Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang saya hormati Saudara Presiden, barisan pimpinan, para perwakilan, salam sejahtera, salam reformasi, salam Malaysia Madani. 各位大家好. Saudara-saudari gale, Wanakkam, Kopi Wosian, Nama Berita. Saudara-saudari sekalian, tadi saya duduk sana, saya dengar setiap orang pembahas, isi kandungan pembahasan sangat berisi bernas dan ada teguran, ada kritikan, ada nasihat, ada yang sedap didengar, ada yang lepas dengar sakit telinga. Tapi saya nak beri jaminan, telinga saja sakit, hati tak ada sakit. Saya rasa ini adalah satu platform yang sangat baik dan saya minta agar kita boleh kekalkan platform ini, Kongres Nasional Parti, sebagai satu platform untuk para pimpinan yang ada jawatan dalam kerajaan ataupun tiada jawatan dalam kerajaan, supaya ini jadi platform untuk kita dengar rintihan ataupun aduan daripada akar umbi. Ini adalah satu platform yang berjaya saya rasa, yang kita harus kekalkan. Hadirin sekalian, kenapa saya cakap macam itu? Sebab kita tahu memang selepas kita jadi kerajaan, ada kegusaran di peringkat akar umbi. Dan kegusaran di peringkat akar umbi itu, dia tak sama dengan rintihan ataupun aduan yang kita terima sebagai pimpinan. Sebagai menteri, kita boleh duduk dalam pejabat. Kalau takut orang kritik, jangan keluar makanlah. Pergi event, jangan cakap dengan media. Itu saja. Tetapi bagi kawan-kawan kita di peringkat akar umbi, suka nak elakkan. Kalau ada dasar yang tidak kena, akar umbi kita yang kena dulu. Betul tak? Pergi pasar, kena maki oleh penjual ikan. Pergi gerai, kena maki oleh jiran. Nak elak semua, tak pergi makan, tak pergi pasar. Dalam rumah pun dimaki oleh isteri. Itu adalah masalah dihadapi oleh akar umbi kita. Dan sebabnya saya rasa ini adalah satu platform yang terbaik untuk para pimpinan dengar rintihan dan juga kegusaran anggota-anggota kita. Saya nak bagi jaminan kita sedikit pun tak kecil hati. Malah saya telah menyediakan 2 rangkap pantun untuk para perwakilan kita. Letih berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di warung Pak Mat. Terima kasih saya ucapkan atas segala teguran dan nasihat. Kaki berdarah terkena paku, jadi sakit tak dapat jalan. Terima kasih wahai temanku atas kritikan dan kasih sayang. Mesej yang saya nak sampaikan adalah kita dengar, kita faham, tuan-tuan dan puan-puan, we heard you. Dan kita akan bagi jaminan bahawa pimpinan akan cuba sedaya upaya untuk memperbaiki keadaan. Hadirin sekalian, seperti yang kita maklum, parti kita sudah jadi parti pemerintah. Sudah genap 1 tahun kita jadi kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri di banyak negeri. Presiden kita sudah jadi Perdana Menteri. Dalam kabinet, kita ada bilangan menteri yang paling ramai. Kita ada menteri besar, kita ada exco. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja itu, di semua peringkat kita ada pimpinan atau pimpinan yang menjawat jawatan kerajaan. Di sini pun, kalau saya lontar satu batu, akan kena mungkin ahli majlis ataupun ketua kampung. Hadirin sekalian, jawatan itu adalah satu amanah dan pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat-sangat baik untuk kita belajar bagaimana nak mentadbir. Apabila kita jadi pembangkang, kita langsung tak ada peluang untuk
pelajar ataupun experience bagaimana nak mentadbir. Sekarang kita ada peluang. Tetapi kita ada beberapa cabaran. Hadirin sekalian, kita ada cabaran. Pertamanya, orang kata kita ni lambat untuk menunaikan janji kita. Tetapi bagi saya, hadirin sekalian, antara kejayaan yang kerajaan perpaduan ini di bawah pimpinan Datuk Seri Presiden kita adalah kita berjaya menstabilkan kerajaan. Kenapa saya kata ini adalah satu kejayaan? Hadirin sekalian, sekiranya kita jadi kerajaan, tetapi kerajaan itu kita tidak dapat menstabilkan selepas mungkin beberapa bulan ataupun beberapa tahun, kerajaan yang dipilih oleh rakyat itu dirampas balik. Kita bukan tak ada pengalaman. Kita ada pengalaman yang pahit. Baik di negeri Perak yang saya berasal ataupun di peringkat kerajaan pusat. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat dengan sah di dalam pilihan raya ditumbangkan dengan cara yang tidak sah. Dan itu kita kena ambil iktibar. Apabila kerajaan perpaduan ini mengambil alih, antara keutamaan kerajaan ini adalah untuk menstabilkan kerajaan ini. Dan saya bagi contoh. Kita sewa rumah. Kita janji kepada anak kita, nanti kita sudah sewa rumah ini, kita masuk, kita akan pasang aircon. Anak kita pegang pada janji ini. Lepas kita masuk, yang pertama bukan pasang aircon. Yang pertama kita kena pastikan keselamatan rumah itu dulu. Betul tak? Supaya rumah itu tidak dicerobohi oleh pencuri ataupun perompak. Masuk dalam rumah, kita kena kunci pintu belakang dulu. Kita kena pastikan atap tak bocor. Tak ada orang yang boleh debuk. Tak ada orang yang boleh tebuk atap kita. Itu adalah keutamaan kita. Selepas keselamatan rumah itu terjamin, barulah kita pasang aircon. Betul ke tidak? So tuan-tuan dan puan-puan, sekarang rumah itu sudah terjamin. Kestabilan kerajaan sudah pun terjamin. Kita sudah masuk ke peringkat untuk menunaikan janji. Hadirin sekalian, kita nak pasang aircon dah. Kerajaan pusat ini adalah kerajaan pusat yang paling stabil dalam tempoh 5 tahun yang lepas. Terima kasih kepada semua, terutamanya usaha Datuk Seri Presiden kita selaku Perdana Menteri. Hadirin sekalian, selain daripada kestabilan kerajaan, kita juga menghadapi ekspektasi anggota dan juga orang awam yang terlalu tinggi. Kita sudah jadi kerajaan. Orang tanya kenapa ini tidak dibuat, kenapa itu tidak dibuat. Saya sokong, saya undi kamu sebab manifesto kamu janji ini. Hadirin sekalian, yang pertama, kita kata perubahan tidak dapat dilakukan dalam sekelip mata. Kota Rom tidak dibangunkan dalam sehari. Betul ke tidak? Yang itu kita perlukan masa. Yang kedua, hadirin sekalian, kita kena faham, terutamanya anggota-anggota kita, kerajaan ini adalah satu kerajaan perpaduan. Walaupun kita ada manifesto kita, ada manifesto Pakatan Harapan, ada manifesto Barisan Nasional. Masa itu kita ingat kalau kita jadi kerajaan, tanpa perlu bergantung pada parti lain ataupun gabungan politik lain, bolehlah kita laksanakan, kotakan janji-janji dalam manifesto. Tapi hari ini, Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional dan juga parti di Sabah dan Sarawak. Bagaimana ada 4-5 manifesto. Bagaimana kita nak selesaikan masalah ini. So ini telah merumitkan keadaan. Dan kita harap anggota-anggota kita dan juga orang awam boleh faham tentang keadaan yang kita hadapi sekarang. Ini adalah satu kerajaan perpaduan. Apa-apa pun kita perlu mendapat konsensi
di kalangan semua komponen parti. Dan dia akan ambil masa yang panjang sedikit. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang penting kita ada masa. Kita ada masa lagi dalam 4 tahun untuk kita dapatkan konsensus dengan gabungan-gabungan politik yang lain dalam kerajaan untuk kita melaksanakan polisi-polisi. Hadirin sekalian, cabaran ketiga untuk kita adalah bagaimana kita nak menyerapkan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip perjuangan ke dalam pentadbiran yang kita ada ini. Kita nak kekalkan idealisme. Hadirin sekalian, idealisme parti ini sangat-sangat jelas. Ramai di kalangan kawan-kawan kita sudah berjuang lebih daripada 20 tahun. Dan semua orang faham tentang idealisme perjuangan kita. Tetapi itu adalah masa kita belum jadi kerajaan. Sekarang apabila kita sudah jadi kerajaan, bagaimana kita boleh mengisikan kemenangan itu dengan menyerapkan nilai-nilai perjuangan. Hadirin sekalian, kita kena memperbaiki sistem yang usang, sistem yang bermasalah. Kita kena memperbaiki keadaan supaya anak-anak kita ataupun cucu kita tidak perlu menghadapi masalah yang sebelum ini yang kita hadapi, seperti rasuah, seperti kezaliman, seperti ketidakadilan dalam sistem kehakiman dan lain-lain. Hadirin sekalian, YB 1 minit lagi. Oh, okey. Hadirin sekalian, senang kita cakap dalam deklarasi pematang pauh, kita kena pastikan supaya jangan ada yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa ke dana. Tapi bagaimana kita nak implementasikan dalam dasar kita. Oleh sebab itu hadirin sekalian, kita perlu bantuan daripada saudara-saudari sekalian selaku wakil kita di peringkat akar umbi. Hadirin sekalian, ini adalah tanggungjawab kita semua. Kerana ini adalah kerajaan kita. Kalau kita nak mengharapkan parti pembangkang untuk menjalankan check and balance, itu tak payah haraplah. Sebab apa? Dia tak ada isu lain lah. Dia tak ada pandangan ataupun polisi yang berguna. Dia hanya itu beberapa isu saja. Hadirin sekalian, maka saya minta bantuan saudara-saudari sekalian. Pantau kerajaan ini, berikan nasihat, berikan teguran apabila kita salah. Bagi tahu kawan-kawan kita yang berada dalam kerajaan supaya memperingatkan kita supaya kita mentadbir mengikut idealisme dan prinsip-prinsip parti, perjuangan parti kita. Hadirin sekalian, selain daripada itu, saya rasa satu poin terakhir saya nak sebut adalah parti kita adalah parti yang memperjuangkan hak pelbagai kaum. Parti kita adalah satu-satunya parti yang ada pimpinan dari semua kaum, semua wilayah. Ini adalah satu-satu partinya yang boleh mewakili seluruh negara rakyat Malaysia. Dan kita bukan nak minta apa-apa yang di luar daripada perlembagaan persekutuan. Hadirin sekalian, apa yang kita minta dalam hak, semua hak itu termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Kita harus menjaga, kita harus mempertahankan supaya tak ada puak-puak yang ekstrim yang dia cuba merosakkan negara kita, yang cuba memecah belahkan rakyat kita. Hadirin sekalian, kita patut jadi penting terakhir untuk perpaduan kaum. Hadirin sekalian, sekarang kita tengah berusaha memperbaiki ekonomi. Kita sedang berusaha merapatkan jurang antara kaya dengan miskin. Kita tengah berusaha merapatkan jurang antara bandar dengan luar bandar. Itu adalah keutamaan kita. Bukan tentang pakaian pramugari, bukan tentang pakaian atlet kita, atlet sukan kita. Hadirin sekalian, betul ke tidak?
Itu sebabnya saya minta tolong kawan-kawan kita di peringkat akar umbi, bantulah kita untuk menerangkan kepada rakyat jelata apa polisi kita, apa dasar kita. Dan saya juga faham komunikasi kita mungkin kita perlu memperbaiki supaya maklumat di peringkat kementerian ke kerajaan ke boleh sampai ke peringkat akar umbi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan. Tapi ada orang kata, oh sudah jadi kerajaan 1 tahun tapi banyak janji belum dikotakan. Reform bukan reformasi dah, reform mati dah. Saya nak bagi tahu hadirin sekalian, ini baru tahun pertama. Tidak adil untuk mereka judge kita pada tahun pertama. Kalau mereka berani judge kita sebelum akhir penggal ini, saya yakin akhir penggal kerajaan ini, kerajaan perpaduan ini akan menjadi kebanggaan kepada semua anggota parti kita. Itu saja yang saya nak sampaikan. Sekian, terima kasih.